Hai, saya Asrul Nasiruddin. Anda akan belajar cara untuk modal tingkap dan juga langsir low poly. Dalam video sebelum ini, anda telah belajar cara untuk menghasilkan bilik isometrik dan juga cara untuk menggunakan array modifier untuk membuat kayu-kayu lantai dan juga dinding. Dalam video ini, saya akan tunjukkan cara untuk buat daun tingkap dan juga langsir low poly. Kita mulakan dengan select bilik isometrik ni. Kemudian tekan tab untuk tukar daripada Object Mode kepada Edit Mode. Tekan nombor 2 untuk aktifkan Edge Selection dan select Edge tingkap yang di atas kali ini. Kita nak duplicate edge ni, jadi tekan Shift D untuk duplicate. Kemudian diikuti dengan X untuk gerakkan duplication tu pada paksi X. Tekan P untuk buka menu Separate dan pilih Separate Selection, dan ini akan menjadikannya sebagai satu objek yang baru. Daripada edge tersebut, kita akan jadikan ia sebagai satu plane. Jadi tekan edge tu dan tekan E untuk extrude. Kemudian diikuti dengan Z untuk extrude-nya pada paksi Z. Kita berikannya sedikit ketebalan, jadi kita akan letakkan modifier solidify. Dan kita akan tebalkan sedikit pada bahagian thickness. Objek ni akan jadi penyangkut kepada langsir nanti yang akan kita buat. Tekan numpad 7 untuk tukar kepada top view. Kita nak kayu ni menghampiri dinding, jadi tekan G diikuti dengan X untuk gerakkan kayu tu kepada paksi X. Dekatkan dia dengan dinding. Masih lagi dalam object mode, kita nak kayu tu lebih lebar daripada saiz lebar tingkap. Jadi tekan S untuk scale diikuti dengan Y untuk lebarkan kayu tu pada paksi Y. Adjust scaling pada paksi Y supaya dia tak sama saiz dengan lebar tingkap. Seterusnya, kita nak model daun tingkap pula. Jadi, tekan tab untuk tukar daripada Object Mode kepada Edit Mode. Jadi, tekan nombor 2 pada keyboard untuk aktifkan Edge Selection dan select Edge pada bahagian kanan tingkap ni. Dan tekan Shift D diikuti dengan X untuk duplicate dan gerakkan dia pada paksi X. Keluarkan dia daripada kedudukan asal. Tekan P untuk Separate Selection. Sekarang, Edge tersebut akan jadi satu objek yang baru. Ini adalah masa sesuai untuk kita organize balik scene collection. Kita perlu renamekan balik objek-objek yang kita baru buat tapi kita tak renamekan lagi. Bagi cube 001, kita renamekan dia kepada curtain holder. Cube 002, kita renamekan dia kepada window. Untuk tingkap ni, memadai dengan kita buat pada sebelah tingkap sahaja. Kerana tingkap yang sebelah lagi tak akan nampak di dalam kamera, jadi kita tak perlu membazir poligon. Dengan tingkap masih lagi diselect, tekan tab untuk edit mode. Tekan E dan X untuk extrude edge tu pada paksi X. Tarik keluar edge tu seperti menyerupai bentuk tingkap dan tekan tab untuk tukar kembali kepada object mode. Ini kerana modifier hanya boleh diletakkan di dalam object mode. Jadi, kita akan letakkan modifier solidify dan kita ubah nilai thickness kepada 0.03 supaya dia nampak tebal lebih kurang macam ni. Tekan numpad 1 untuk front view. Tekan G diikuti dengan X untuk kita gerakkan dia pada paksi X supaya kita boleh jarakkan dia daripada bilik isometrik. Kita kena applykan modifier solidify supaya kita boleh tambah lagi detail pada tingkap tu. Selepas kita tekan apply, modifier tersebut akan di-applykan pada tingkap, jadi kita boleh mulakan kerja-kerja detailing. Tekan tab untuk tukar kepada edit mode kembali. Kita akan buat 3 loop cut pada tingkap, jadi tekan Ctrl R diikuti dengan 3 untuk buat 3 loop cut pada bahagian tingkap. Kemudian double klik untuk confirmkan. Tekan Alternate A untuk deselect semua selection, atau anda boleh tekan AA untuk deselect juga. Kemudian kita perlu select 2 loop edges ni. Cara yang paling mudah adalah dengan tekan Alternate, kemudian select loop edge tu, dia akan select ke semua loop edge. Kemudian tekan Shift dan buat selection yang untuk atas pula. Kita nak rapatkan kedua-dua loop edge yang kita select ni dengan loop edge yang tengah-tengah. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan tekan S, scale, diikuti dengan Z. Kemudian tolak mouse hingga dia rapat ke tengah dan klik sekali untuk confirmkan pada kedudukan yang baru. Tekan AA untuk diselect, kemudian tekan nombor 3 pada keyboard untuk buat face selection dan select dua faces ni.
Tekan T untuk buka Tools panel. Kemudian pilih Insert Tools ataupun Insert Faces ni. Klik pada pin kuning tu dan kemudian tolakkan mouse supaya kita dapat insert kat dalam faces yang telah kita selected. Kita akan buat extrusion ke dalam. Jadi tekan E untuk aktifkan extrude tool, diikuti dengan Y untuk extrude pada paksi Y dan tolakkan mouse supaya faces tu di extrude ke dalam. Daun tingkap dah siap, kita perlu buat sedikit clean up sikit. Kita akan dissolvekan mana-mana edges yang tak perlu. So tekan nombor 2 untuk edge select dan kemudian select edge yang di tengah-tengah tu dan tekan X dan pilih dissolve edge. Seterusnya kita akan buat bahagian lubang angin di atas tingkap tu pula. Tekan tab untuk tukar kepada object mode dan select bilik tu. Kemudian tekan tab sekali lagi untuk tukar kepada edit mode. Dan kita akan select edges untuk lubang tingkap ni. Tekan Shift D untuk duplicate dan diikuti dengan X untuk gerakkan dia pada paksi X. Tekan P untuk buka separate menu dan pilih separate selection. Kita namakan objek baru itu daripada Cube 001 kepada Air Hole. Kita nak letak modifier, so pastikan anda berada dalam object mode. Pergi pada Modifier tab, Add Modifier dan pilih Solidify Modifier. Oh, sebelum tu kita kena extrude faces daripada edges tu sebab Solidify Modifier dia tak akan fungsi dengan betul kalau dia tak ada faces. Jadi select semua edges tu dan kemudian tekan E diikuti dengan X untuk extrude pada bahagian X. Buat selection pada kesemua faces tu dengan tekan L. Faces ni akan berfungsi sebagai frame pada lubang angin. Jadi dia kena besar sikit daripada lubang angin tu. Jadi tekan S untuk scale dan besarkan sikit macam ni. Kita nak adjust thickness pada Solidify Modifier. Jadi tekan Tab untuk tukar kepada Object Mode kembali. Dan pergi pada Modifier Thickness dan kita ubah thickness. Jangan lupa turn on kan viewport display pada modifier tu kalau tak ada nampak apa-apa kesan. Bila kita addkan thickness, kita akan nampak ada benda pelik berlaku di sini. Kita nampak dia ada bengkok pada bahagian tengah. Jadi untuk fix masalah ni, kita kena buang dua edges ni. Select dua edges tu, kemudian tekan X dan pilih Dissolve Edges. Sekarang kita akan buat kepingan kayu untuk air hole ni pula. Untuk tu saya akan hidekan dulu air hole ni. Dekat bawah Scene Collection, kita boleh tekan ikon mata tu untuk hidekan objek air hole ni. Select room dan kemudian tukar pada edit mode dan tekan 2 untuk edge select dan select edge ni. Tekan Shift D untuk duplicate, ikuti dengan Z untuk naikkan edge tu ke atas. Tekan E untuk extrude, diikuti dengan Z untuk naikkan extrusion ke atas macam ni. Tekan Tab untuk tukar kepada object mode dan kita akan gerakkan dia pada paksi X, tarik dia keluar. Tekan G, diikuti dengan X, tarik dia keluar sedikit. Pergi pada modifier, add modifier dan pilih solidify. Kita unhidekan balik air hole tadi. Kemudian bila kayu ni kita akan rotatekan. Tekan 1 untuk tukar kepada front view. Tekan R untuk rotate, tapi sekarang ni dia rotate pada point of origin yang salah. Kita akan betulkan point of origin dia. Right click dan pilih set origin dan pilih origin to geometry. Sekarang origin dah berpindah kepada geometry dan kita boleh rotate. Kepingan kayu ni dia terlalu lebar, jadi kita akan kecilkan sikit. Tekan S untuk scale, diikuti dengan paksi Y untuk scalekan dia pada paksi Y. Kecilkan dia supaya dia ngam-ngam dengan frame kayu air hole tadi. Tekan G diikuti dengan Z dan kita naikkan dia pada kedudukan baru ke atas ni. Kita nak ada beberapa kepingan kayu di sini, jadi untuk tu kita akan add modifier dan pilih array. Dalam array modifier setting, bawah count tu kita akan tukar kepada 5. Jadi dia akan ada 5 keping kayu. Seterusnya onkan constant offset dan kita letakkan nilai untuk X tu dalam 0.09. Untuk Y kita biarkan dulu. Untuk relative offset Y kita jadikan dia 0. Kita boleh gunakan relative offset untuk kawal arah array. Jadi saya akan ubah pada relative offset Z. Okey, saya cuba macam ni.
Kemudian saya ubah Y pula. Saya nak dia offset ke bawah. Okey, lebih kurang macam ni. Gunakan constant offset untuk modify jarak antara ketepikan kayu tu, dan gunakan relative offset untuk betulkan balik dia punya arah dia. So kena adjust adjust sampai dapat lebih kurang macam ni. Sekarang kita nak ubah shading dalam viewport shading kepada warna yang lebih kontras. Untuk tu, klik pada arrow icon ni untuk buka option dia dan klik pada matte cap. Dan kita pilih warna merah. Tak cantik sangat. Kita pilih warna kelabu gelap, boleh tak? Okey, kelabu gelap. Untuk bahagian terakhir, kita akan buat langsir. Langsirnya sangat simple. Kita akan buat langsir low poly, jadi tak perlu terlampau detail sangat. Select objek bilik tu, kemudian tekan tab untuk edit mode. Kita akan godan sikit kita punya outliner. Jadi bilik cube tu kita akan renamekan dia kepada room. Dan cube 001 kita renamekan dia kepada air hole planks. Masih lagi dalam edit mode untuk room. Select satu edge tingkap pada tepi ni. Tekan Shift D untuk duplicate dan diikuti dengan Y untuk movekan dia pada paksi Y. Tekan P dan pilih separate selection. Kita namakan objek baru tu kepada curtain 1. Select objek baru tu dan kemudian tekan tab untuk tukar kepada edit mode. Dan tekan 2 untuk select edge tu. Dan kita tekan E untuk extrude diikuti dengan Y untuk extrude pada paksi Y. Dan tarik dia ke kanan macam ni ya. Tekan L untuk select semua. Dan tekan G diikuti dengan X untuk gerakkan dia pada paksi X. Kita ubah sikit kedudukan dia pada kedudukan asal. Kita akan buat beberapa loop cut di sini. Saya tekan Ctrl R diikuti dengan 7 untuk buat 7 loop cut. Double klik untuk confirmkan dia. Tekan AA untuk diselect dan kemudian select setiap loop edge selang-seli macam ni. Kemudian tekan G diikuti dengan X untuk gerakkan selection edges tu pada paksi X dan nampak lebih kurang macam ni lah. Dia akan jadi nampak macam efek ropol-ropol langsir. Tekan 7 untuk tukar kepada top view. Dan di sini kita kena adjust dia punya size dan juga kedudukan dia. Tekan S untuk scale, kecilkan sikit. Dan tekan G untuk gerakkan dia. Okay, tengok pada dua-dua view dan ubah kedudukan dia. Okay, lebih kurang macam ni. Saya nak rapatkan lagi ropolan tu. Jadi saya tekan S untuk scale, diikuti dengan Y dan scalekan dia pada paksi Y. Untuk langsir sebelah pula, kita akan buat Shift D, diikuti dengan Y untuk gerakkan hasil application tu pada paksi Y. Sekarang langsir sebelah kiri tu kita nak nampakkan dia lain daripada langsir sebelah kanan. Jadi kita tekan S diikuti dengan Y untuk scalekan dia pada paksi Y, supaya dia nampak lagi rapat dan juga nampak lain berbanding dengan langsir yang sebelahnya tu. Dan saya select semua, tekan L dan ubah kedudukan dia supaya dalam kamera nanti dia nampak betul. Okay. Jadi saya kena adjust sikit. Right, macam ni. Dan seperti yang dapat kita lihat, langsir itu terapung. Jadi kita kena rapatkan dia dengan penyangkut langsir yang kayu dekat atas tu. Jadi tekan kepada object mode. Object mode dan tekan G dan Z dan naikkan dia ke atas macam ni. Dan sekarang langsir tu nampak pendek pula. Jadi kita akan adjust dia punya scale pada bahagian Z. Jadi tekan S, Z dan kita adjust scale dia dan juga adjust kedudukan dia ke bawah sikit. Okey. Dalam video seterusnya nanti kita akan belajar cara untuk model kerusi kayu low poly.